Itu dakwah Wali Songo, antaranya Sunan Kalijaga, Syekhul Malaya, dengan jalan seni, dengan jalan budaya. Itu cara dia. Syekh Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, yang berdakwah di tanah Kudus. Nah, majoriti penganut agama di tanah Kudus ketika itu Hindu. Maka Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq, permulaan dakwahnya dia mengharamkan penganut Islam, umat Islam menyembelih lembu. Kenapa? Kerana nak beramah tamah dengan penganut Hindu. Sebab apa? Sebab perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala amarani bimudaratin nasi kama amarani biiqamatil faraidi. Bahawasanya Allah telah memerintahkan aku supaya beramah tamah dengan manusia. Manusia tak sebut agama apa, manusia semua. Kama amarani biiqamatil faraidi, seperti mana Allah perintahkan aku untuk menegakkan fardu-fardu agama. Nah, maka bagaimana boleh nak dakwah kalau kita awal-awal tidak menghormati budaya setempat, simbol agama setempat? Kalau Sunan Kudus mula-mula dakwah Islam di tanah Kudus tu, dia dakwah lagu ni, contoh. Sembelihlah lembu di hadapan penganut Hindu. Bagi dia orang marah. Kalau dia orang marah, dia orang lawan kita, jihad fisabilillah, syahid. Mati tu. Ada berapa ekor tu? 10 ekor baru masuk Islam. Mati habis ya. Tak sempat tersebar Islam. Mana nak sebar Islam? Maka dengan kepintaran Sunan Kudus, diharamkan orang Islam di tanah Kudus sembelih lembu. Kalau nak sembelih lembu, keluar daripada tanah Kudus. Di tanah Kudus tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kita nak beramah tamah dengan orang Hindu. Bila orang Hindu tengok, tak sembelih lembu, apa pasal? Masuk kapal. Bila dah ramah tamah dekat, barulah boleh dakwah. Itu cara made in Nusantara. Nah, tu bukan dengan cara tembak nak tu ni. Bedil, bom, kafir, ente kafir semua. Kayak gitu. Kalau begitu cara dakwah wali-wali Songo dulu, wali-wali Sembilang dulu. Alamaknya tak muslim lah kita sekarang ni. Kenapa? Sekejap je habis. Nah, sebab tu Islam yang masuk ke Nusantara tidak ada satu titik darah tertumpah Bismil Islam, dengan nama Islam, dengan nama agama, tak ada. Semua masuk dengan bil akhlaqil karimah, bil dakwah, bil hikmah, ud'u ila sabil bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, bil akhlaqil karimah, gitu. Padahal kerajaan masa tu ada tak? Ada. Sriwijaya ada, Majapahit ada. Kerajaan Islam tak ada? Kafir. Itu kerajaan Islam. Ada tak wali Songo kata lawan, jihad, runtuh? Tak ada. Kerajaan tu utuh dengan sendiri. Atau tidak utuh pun masuk Islam, habis. Rakyat jelata masuk Islam habis. Itu dakwah cara Islam di Nusantara, baik Indonesia sebelum kita jadi nation state ni, memang begitu cara dakwah dia. Maka kita kekalkan tradisi tersebut. Dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izatil hasanah. Syekh Abdullah Fahid ketika menghadapi kaum muda zaman dia, namanya Ibrahim Aqibi. Tuk guru pondok sesat, letak jawatan daripada jadi ahli majlis fatwa Pulau Pinang seberang perai. Lalu pemberita wartawan mari temu rama Syekh Abdullah Fahid. Lunak bahasa Syekh Abdullah Fahid. Ajaran Ibrahim Aqibi itu bukan sesat, cuma terlampau syadid, ekstrim sangat, mengejutkan orang-orang kampung. Tengok bahasa lunak kata, nanti saya akan menasihati beliau supaya lebih bertolak ansur. Tu kita nak bawa lagu tu. Itulah wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah wajah aswaja. Bukan aswaja ni. Ni menata ni saya lagi bodoh ni. Ni saya hak bodoh ni. Mufti ni bodoh ni. Bukan tu. Tu bukan aswaja. Tu asam Jawa atau proton wajar. Tu. Maka ni bagi sokongan padu. Bagi sokongan 100%. Karena kita tidak ada dalam minda berebut kuasa. Soal kuasa serah pada ahli masing-masing. Nak undi siapa, parti mana. Karena parti itu wasilah. Tujuan kita ialah dakwah. Kuasa tadi. Kuasa tu makasih. Parti itu hanya wasilah.
Sebab tu Tuan Guru Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ini kebijaksanaan ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ketika Bung Karno buat satu gagasan Nasakom, dia panggil nasionalis, komunis, agamis. Ulama-ulama semua jangan masuk, nanti jadi kafir, nanti jadi komunis. Tapi Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, sahabat qarib kepada Syekh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, mengambil keputusan masuk dalam gagasan Nasakom tersebut. Apa orang tak kata dia ni Kiai KP ni, kalau belah otak Kiai Wahab Hasbullah semua komini. Orang tak tahu, Kiai Wahab Hasbullah masuk dalam gagasan yang dibuat oleh Soekarno tu untuk mengimbangi pemikiran komunis tu supaya tidak terlalu cepat terhasut kepada Soekarno. Karena Soekarno presiden. Kalau orang Islam tidak ada di posisi itu, hanya komunis yang mengelilingi presiden, maka tindak tanduk presiden dikawal oleh komunis. Kena faham politik itu kena bijak. Jangan duk bodoh sangat. Jangan terjadi seperti zaman Khilafah Abbasiyah. Mana ulama-ulama sibuk dengan kitab saja, di pondok madrasah saja. Akhirnya yang duduk di istana, yang tukang kipah, khalifah siapa? Ulama Mu'tazilah. Habis lah. Fitnah Al-Quran makhluk. Habis ulama ahli sunnah dipanggil menghadap. Al-Quran makhluk, Qadim penjara, Qadim bunuh. Al-Quran makhluk, bebas. Siapa tak tu? Jangan yang gitu. Maka kita orang Islam kena bijak. La riyasata illa bil ilmi. Tidak ada kekuasaan melainkan dengan kebijaksanaan. Wala jama'ata illa birriyasati. Ahlus sunnah wal jamaah tidak akan kuat melainkan dengan kekuasaan. Wala riyasata illa bil ilmi. Kuasa tak akan dapat melainkan dengan bijaksana. Sebab tu Kiai Wahab Hasbullah masuk dalam gagasan tersebut. Orang tuduh dia komunis apa? Wak tak higang, wak tekak. Maka apa sahaja komunis hasut Soekarno, dia pula lawan. Dia mengimbangi dalam tu. Sehingga apa sahaja yang komunis nak buat, pergerakan komunis nak meruntuhkan kerajaan dia orang di Indonesia, dapat diketahui oleh Kiai Wahab Hasbullah. Akhirnya bubar komunis dengan sebab Kiai Wahab Hasbullah, dengan sebab Nahdlatul Ulama. Barulah ulama-ulama, oh ni rupa-rupa baru sedar. Akhir baru sedar. Biasalah, kurang makan kismis itu biasa. Itu ada ni, akhir baru sedar ada ni. Maka yang bijak, yang cekap, yang cerdas itu banyak kismis, banyak vitamin. Maka kalau kita tak bijak, tak cerdas, jangan cepat kata. Tengok dulu ni. Kalau kata-kata bimbang hujung jatuh nanti, kita jilat pula. Kita jilat pula apa hak kita duk kata ke orang dulu. Cuba tuan-tuan tengok. Hak dulu duk kata-kata, sekarang jilat balik. Sekarang dia duk kata pula kita. Nanti satu masa jilat balik. Jangan. Jangan duk kata. Kalau tak faham, tak tahu, tawakuf. Oh, saya tak pandai. Saya kurang kismis makan. Saya kurang vitamin. Saya tengoklah dulu. Cukup dah. Doa mudah-mudahan gerakan ni ikhlas betul-betul. Tu li'ila'i kalimatillah, li'ila'i dinillah, li'ila'i ahli sunnati wal jamaah. Cukup. Tak payah kita jadi asbab supaya pergerakan Jamaiyah Nahdlatul Ulama Malaysia Naam ni terbantu. Difitnah dengan bagai-bagai hujahan dan fitnahan yang tidak benar. Tak betul. Sekarang kita sedang mengumpul dana untuk membawa ulama-ulama pondok kita yang bergabung di Jamaiyah Nahdlatul Ulama Malaysia ni berziarah ke pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama di Indonesia. Di Lirboyo, di Peloso, di Tambak Beras, di Tebu Ireng Jombang, di Sarang. Yang anak murid mereka di sana 10,000, 20,000, 25,000. Yang usia pondoknya 100 tahun, 200 tahun. Supaya tutup guru kita ni naik semangat nak perbaiki balik sistem pendidikan. Dan kita merancang untuk tahun depan punya program, kita nak buat musabaqah hifzul mutun, musabaqah qiraatil kitab. Kalau Malaysia ni kan musabaqah tilawatil Quran. Tu ialah pertandingan membaca Al-Quran. Satu yang musabaqah. Padahal boleh buat macam-macam musabaqah lagi. Musabaqah qiraatil kutub. Pelajar-pelajar pondok ni, jadi bersungguh ngaji. Kenapa?
biarlah tidak lillahi ta'ala, bukan budak-budak. Kenapa? Hadiah Johan 10.000 kata ni. Hadiah naik Johan 5.000 contoh. Itu baru betul kita nak melahirkan ulama. Jadi dia belajar bersungguh-sungguh. Walaupun permulaan kerana tidak kerana Allah, kerana hadiah, ialah ibtidai permulaan. Nah, musabaqah pertandingan hifzul mutun, menghafal matan. Hafal matan alfiyah 100.000 ringgit Johan. Oi, ngapa bersungguh dia. Bila hafal matan-matan tu, nanti dia akan jadi mudah